Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada anak-anak murid cikgu daripada kelas 3 Kreatif. So, untuk minggu ini, kita sambung pembelajaran kita dengan topik membanding dan menyusun nombor. So, apa maksud banding? Apa maksud menyusun? Okey, so untuk membanding, maksudnya kita akan belajar cara membuat perbandingan ataupun cara kita mengenal pasti nombor mana yang besar, nombor mana yang kecil. So, kalau awak dah tahu nombor mana yang besar, nombor mana yang kecil, awak akan dapat menyusun nombor. Kita akan susun mengikut dua tertib, iaitu menaik dan juga menurun. Okey. So, dua-dua topik yang kita belajar hari ini adalah dua topik yang sangat berkaitan. Awak akan rasa macam kita belajar satu saja. Okey, senang je. Okey, so ini adalah standard kandungan yang akan kita pelajari hari ini. Masih lagi 1.1 standard pembelajaran. Kita akan belajar yang nombor 3, iaitu membanding nilai dua nombor dan juga menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan juga menurun. Okey, ini adalah apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, so kita pergi kepada sesi yang pertama, iaitu buku teks. Okey, so ini adalah paparan yang boleh awak lihat di buku teks awak, banding nombor. Okey, so ini adalah satu maklumat mengenai jualan sempena Hari Kebangsaan. Okey, topi ada 967. Okey, cuba sebut nombor yang tertera di skrin awak. Jangan sebut 1835, 1249. Nah, itu adalah cara yang salah. Okey, so sebut dengan betul. Kalau awak boleh sebut dengan betul, maksudnya awak dah boleh kuasai nilai tempat, nilai digit dan juga membantu awak dalam cerakin. Okey. So, sebut nombor ini dengan betul. 1835, 1249 dan akhir sekali rantai kunci ini 1217. Okey. So, soalan yang dia berikan, apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera? Okey, so kita tengok topi. Ini topi. Okey. Ini topi. Topi ada 967. Satu lagi bendera dia minta. Bendera 1835. Okey, dekat sini tengok macam mana cara dia ajar kita. Cara membandingkan dua nombor. Okey, nombor yang pertama ada 3 digit. Digit 9, digit 6, digit 7. Okey. Dia satu nombor. Nombor dia 967. 3 digit maksudnya 9 tu satu digit, 6 tu satu digit, 7 tu satu digit. Okey, dan nombor yang satu lagi yang perlu kita banding ada 4 digit. Okey, sebab dia ada ribu kat sini. 1835. Okey, so ini adalah soalan yang sangat senang. Ini tips yang cikgu cakap dekat awak. Kalau kita nak bandingkan dua nombor, nombor yang banyak digit dia lebih besar. Okey, so 1835 lebih besar. Okey, apa-apa nombor saja kalau digit dia lebih banyak berbanding nombor yang satu lagi, nombor yang digit banyak tu akan jadi nombor yang lebih besar. Okey, so ingat satu perkara yang pertama awak ingat, nombor digit dia lebih banyak, dia lebih besar. Nombor digit lebih kecil, nombor tu akan jadi nombor yang lebih kecil, lebih sedikit. Okey. So, ini melibatkan nombor yang digit dia sama. Okey. Bandingkan 1835 dengan 1249. Okey, so kalau kita tengok dua-dua nombor ni, dua-dua nombor ini ada 4 digit. Okey, digit yang paling besarnya berada di tempat 1000. Okey, tengok kat sini. Dah lah digit dia sama banyak.
sampai 1000. Nombor dia pula sama. Sini 1, nombor satu lagi pun 1 juga. So, apa yang kita kena buat? Okey. Ini awak dengar betul-betul. Kalau kita tengok digitnya sama, kita akan tengok nombor depan dia. Nombor yang berada di tempat yang paling besar. Okey. So, kalau 1835, tempat yang paling besar 1000 lah. So, kita tengok yang ada di 1000. Okey. Ataupun nombor yang berada di paling kiri, paling depan. Okey. So, sebab dia dah sama. 11. So, kita tak boleh tahu lagi nombor mana besar, nombor mana kecil. Sebab di tempat 1000 tu sama. Dia macam seri lah. Okey, 1 lawan 1. Seri. Tak boleh nak tahu siapa menang. So, kita tengok dekat ratus. Ratus, nombor yang pertama tu 1835. Ratus dia 8. Nombor yang satu lagi 1249. Nombor dia 2 ada tempat ratus. So, dia akan lawan 8 lawan dengan 2 orang. Contohnya kelas 3I, 8 orang main bola. Lawan dengan kelas 3K, 2 orang je. 1 keeper, 1 defender. Siapa menang? Mestilah kelas yang ada 8 orang murid ni. Okey. So, kita dah tahu dah 8 ni menang, 8 ni lebih besar. So, kalau 8 ni menang, 8 ni besar, secara automatiknya nombor ini akan jadi nombor yang lebih besar, iaitu 1835. Yang belakang, yang puluh, yang sah, tak payah tengok, tak perlu tengok. Okey. Kalau awak tengok kat sini, nampak tak? Nombor 1835 ni, ini seri. Ini atas menang, ratus. Okey, sini seri, sama. Ini 8 menang. Ini bawah menang, 4 menang, ini 9 menang. Walaupun yang nombor bawah ni 1249, dia menang 2 kali. Dia seri sekali. Tapi tak kira macam tu. Itu bukan kira perlawanan bola. Kita kira yang mana kita jumpa dulu kat sini. Mula-mula sini. Satu-satu. Sebab seri, barulah kita tengok ke tempat ratus. Kalau ratus seri, kita tengok tempat puluh. Kalau puluh seri juga, barulah kita tengok kepada sah. Kalau sah pun seri, maksudnya itu nombor yang samalah. Tak boleh nak banding. Tak boleh nak tahu mana besar mana kecil. Sebab nombor tu nombor yang sama. Okey. So, untuk soalan ni kita dah tahu dah 1835 lebih besar. Tapi kita tengok dulu soalan. Ada soalan minta yang lebih besar, ada soalan minta yang lebih kecil. Untuk soalan ini, dia minta yang lebih kecil. Okey. So, kalau dia minta yang lebih kecil, kita akan pilih jawapan 1249. Nah, ini cara tulis jawapan dia. Betul lah ditulis ni. 1249 lebih kecil daripada 1835. Okey. Ini ada sedikit kekeliruan. Murid cikgu lah, dia pernah utarakan pada cikgu bahasa Inggeris. Sebab lebih ni banyak. Okey. Lebih ni maksudnya banyak lah. Kecil ni sedikit. So, apa maksudnya lebih kecil ni? Tak, lebih kecil ni kalau bahasa Inggeris dia, ini less than. Less than mungkin awak faham lah. Okay. Dia lebih kurang, tak banyak. Okay. Lebih kecil. Okay. Bukan lebih, lepas tu kecil pula. Lebih sedikit. Tak bukan macam tu. Okay. Ini memang soalan ni cikgu pernah terima daripada tahun 3 sebelum ni. Okay. So, ingat, lebih kecil ni kalau bahasa Inggerisnya less than. Okey. Soalan nombor 2. Diberi 2858 lebih besar. Ingat, ini maklumat penting. Lebih besar daripada 2855. Tunjukkan pada garis nombor. Okey, so ingat, garis nombor dia makin ke kanan, nombor tu akan jadi makin besar biasanya. Ataupun kalau dia buat format terbalik, dia buat tertib menurun, dia akan terbalik. Okey, nombor yang besar akan berada di belah kiri. Okey. Semakin ke kanan, nombor semakin
besar. Okey, garis nombor ni tengok 2854. Lepas tu dia besar sikit. Dia lagi besar, lagi besar, lagi besar, lagi besar dan nombor yang paling besar. Okey, so soalan ni buah apa ni tanya ni? Durian ke rambutan ni? Dia tanya, durian cikgu rasa. Ini durian ni kot. Ada pakai mahkota ni. Okey, so sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2860. Okey, so kat rumah boleh sebut untuk kat sini apa-apa nombor yang lebih besar. So cikgu boleh guna 2861 ataupun 2000, satu lagi 2862. Okey, so ini nak bandingkan nombor. Betul tak ni? Okey. 5508 dengan 920. So macam cikgu cakap tadi, kalau nombor tu ada digit yang berbeza, digit yang banyak adalah nombor yang lebih besar. Tapi kalau untuk soalan macam ni, kita kena tengok nombor besar ada di depan ke ada di belakang. Okey, kena jelas. Okey, so kat sini tengok nombor yang depan ialah 5508, nombor di belakang 920. So kita tahu nombor yang ada di depan ni adalah nombor yang besar. Yang belakang adalah nombor yang kecil. So kita nak tulis apa? Lebih besar ke ataupun lebih kecil? Okey, so kita akan tengok nombor yang depan dulu. 5508. Tengok nombor belakang lebih kecil. So kita akan buat 5508 lebih daripada 920 ataupun lebih besar daripada. Okey. So kena ingat ini. Kalau nombor besar di depan, kita akan guna perkataan ini. Okey, lebih besar daripada ataupun lebih daripada. Okey, so tengok soalan ini pula. 2205 dengan 2250. Macam cikgu cakap sebelum ni, kita akan tengok mengikut nilai tempat. Kenapa tengok nilai tempat? Sebab digit dia sama. Dua-dua nombor ni ada 4 digit. So kita tak boleh nak kenal pasti dengan cara tengok bilangan digit. Ingat, kalau tengok bilangan digit ni untuk nombor, digit dia tak sama. Okey, untuk soalan ni kita tengok ribu dulu. Tengok yang paling besar, tempat yang paling besar ribu. So 2 sama, tak boleh nak tahu lagi. Ratus sama lagi, 2 tak boleh tahu lagi. So yang tempat yang ketiga iaitu puluh, sifar 5. Dah beza dah, tak sama dah. So yang mana yang besar? Ini kan 2250. Tapi soalan macam ni, dia bukan minta nombor yang paling besar. Dia suruh guna perkataan kat tengah tu. 2205 ni, kecil ke besar? So, kita tahu dah dia kecil. Nombor belakang ni besar. So, kita nak guna apa? Lebih daripada ke kurang daripada? Disebabkan nombor yang besar ni kurang ataupun lebih kecil, kita akan gunakan perkataan kurang daripada ataupun lebih kecil daripada. Ini yang cikgu cakap tadi, less than tu. Okey. Lebih kurang daripada, lebih kecil daripada. Contoh yang ketiga, ini nombor yang digitnya berbeza. Nombor depan ni ada 3 digit, belakangnya ada 4 digit. Tapi ada murid yang juga keliru sebab nombor yang depan ni dia 999. Digit yang besar, digit yang paling besar lah. 1 sampai 9 dia paling besar, dia 9. Okey, berbeza dengan nombor di belakang, digit ni 1. Sifar. So digit yang kecil. So ada murid dia akan pilih 999 lebih besar. Okey, so itu adalah cara yang salah. Ingat cikgu cakap sebelum ni, kita tengok dulu digit. Apa-apa nombor pun, apa-apa digit yang guna pun, kalau digit dia lebih banyak, nombor tu akan jadi lebih besar. So sekarang ni nombor yang kecil ni ada dekat depan. Kecil kat depan, besar di belakang. So jangan salah Kalau kecil kat depan, kita akan pilih perkataan lebih kecil daripada ataupun
kurang daripada. Okay, ingat, kena pasti dulu nombor yang depan tu kecil ke besar. Belakang ni kecil ke besar. Kalau depan kecil, belakang besar lah. Ni tak ada sama-sama. Okey, kecuali soalan tu ada option sama besar ataupun sama. Okey, so ini adalah topik yang kedua untuk hari ini, tajuk kedua. Tapi sama saja, hampir sama. Susun dan bilang nombor. Okey, so kalau tengok yang tajuk yang tadi, kita belajar cara nak kenal pasti nombor yang besar dan juga nombor yang kecil. Untuk topik ini, kita akan susun. Okey, so kita dah tahu dah, kita dah belajar tadi. 3,000, 3,100, 2,800, 2,900. Yang mana yang paling kecil? Okey, so paling kecil kita tengok dah macam tadi. 1,003, 3, 2, 2. So dia minta yang paling kecil. So 3,100 ni dah salah dah. Sebab 2 ni lebih kecil kan. 2, 2. Tengok yang ratus pula 2 ni. Ni 8. Yang ini 9. 8 lebih kecil. So 2,800 ialah nombor yang paling kecil. Yang paling besar pula, tengok nombor yang paling besar. Ini 3. Ini 3. Ini 2. 2 lebih kecil kan. So salah. Ini sebab seri lagi. Ini 3 dengan 3. Ini pun dah kalah dah. Di 2 je. 2 lawan 3 menang 3 lah. Okey, so 3 lawan 3 di seri. Tengok yang nombor di tempat ratus pula. Ini sifar. Tak ada orang. Ini ada seorang. So 3,100 adalah nombor yang paling besar. So ini adalah susunan nombor dalam untuk soalan tadi, soalan ini. Okey. So 2,800 adalah nombor yang paling kecil. Kita dah kena pasti yang ni. Nombor yang paling besar 3,100. Yang tengah-tengah tu tadi, yang macam ni, ini paling besar, ini yang paling kecil. So dua nombor ni kita boleh kena pasti, kita boleh susun dalam tertib menaik dan menurun. Kita masukkan. So 2,800, lepas tu 2,900, dia naik sikit. Lepas tu dia naik lagi 3,000, lepas tu naik lagi 100. Okey, so untuk soalan ini dia naik 100. Okey, tambah di sini 8, tambah 1 kat tempat ratus 9, tambah 1 dekat tempat ratus 10. Tempat 10 tu dah kena ada pengumpulan semula, sebab tu dia pergi ke tempat 1000. Okey, so ini adalah tertib menurun. Menurun, dia akan mula dengan nombor yang paling besar, lepas tu dia pergi yang kurang sikit sampailah nombor yang paling kecil. Okey, berbeza dengan menaik, dia mula dengan nombor yang paling kecil, naik sikit sampailah nombor yang paling besar. Dia sama macam situasi kita naik tangga. Kita akan mula dengan tangga yang paling bawah kalau kita naik tangga. Tak ada orang mula, orang naik tangga terus lompat ke atas, lepas tu turun pula ke bawah, lepas tu naik pula ke atas. Tak ada orang buat macam ni. Kalau ada murid 3K yang buat, jumpa cikgu. Cikgu ajar cara naik tangga. Okey, so naik tangga mestilah mula dengan bawah, naik satu. Okey, so turun tangga pula. Sekejap. Okey, untuk naik tangga pula, untuk turun tangga, dia akan mula dengan tangga yang ada di atas, turun ke bawah, dan sampailah tempat yang paling bawah, iaitu nombor yang paling kecil lah. Okey, so untuk contoh yang B, bilang menaik 10-10 daripada 5,821. So andai kata ini cikgu tak tunjuk 5,821. Kalau dia kata suruh bilang menaik maksudnya nombor tu lagi besar, dia akan jadi lebih besar. 10-10 maksudnya dia akan tambah 10. Maksudnya ini tempat 10. Cikgu buat macam ni. Alamak. 5,821. Okey, ini sah. Ini 10.
ini ratus, ini ribu. So sebab dia kata dia akan naik 10-10, so yang terlibat hanya puluh kecuali pengumpulan semula. So puluh, tengok puluh, yang mana puluh? Ini 2. So naik 10-10, kalau naik bertambah. Okey, bukan menurun bertambah. Tambah berapa? Tambah 10. Tambah 10 buat apa? Tengok kat tempat 10 tambah 1 sini. Sebab 1 ni 1 mewakili 10. Okey. So dia akan jadi 3. Nombor belakang ni sama je. 5831. Tu 2, 3, 4, 5. Yang belakang ni yang nombor yang lain tu sama je. Tak percaya tengok jawapan yang dia bagi. Ni sama je jangan cikgu buat. Okey. 5821, lepas tu 5831, 5841 dan 5851. Tengok nombor ni. 1 belakang ni semuanya sama. 58 depan ni semua sama. Yang puluh saja berubah. Okey. So soalan cikgu, adakah macam tu je sampai habis? Tak. Bila ditambah 5, lepas tu 6, 7, 8, 9. Bila 10, dia akan pergi ke ratus. Dia akan tambah 1 di ratus. Okey, so itu cikgu tak tunjuk lagi lah. Cikgu tunjuk yang senang ni dulu. Okey, so contoh yang C, menurun 55. Okey, so 5845 turun 1. Menurun 55 ni dia melibatkan sini. Kurang 5555. Ini sama juga. Bila ada pengumpulan semula, dia akan beri kesan kepada puluh kat sini. Tempat yang sebelah. Okey. So dia turun. Dia sikit 5, sikit 5. Awak ada 35 gula-gula. Ayah awak ambil 5. Tinggal 30. Itu dah turun 5 lah. Masuk menurun 5. Mak ambil 5 juga. 25. Kucing ambil 5. Tinggal 20. Nenek ambil 5. Jadi 15. Abang ambil 5. Tinggal 10. Itu maksudnya menurun 5. Orang ambil. Kita kurangkan nilai dia. Okey, D. Bilang menaik 66. Okey, perasan tak? Sini ada menaik. Ini ada menurun. Sini ada menaik pula. Lepas tu menaik dia pula ada jenis-jenis. Ada menaik 10-10. Ini menaik 66. Ini menurun 22. Ini menurun 55. Maksudnya kat situ tertib ada 2. Satu menaik, satu menurun. Dan tertib tu pula dia ada bilangan dia, kuantiti dia. Contohnya 10-10. Maksudnya dia menaik 10-10-10-10. Menaik 5-5 maksudnya menaik 5-5-5. 5 bertambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kalau menurun 5-5-5. Kalau menurun 10-10 maksudnya turun 10, kurang 10, kurang 10, kurang 10. Okey, so dalam contoh yang D, menaik 66. So daripada nombor yang paling depan ke nombor yang paling belakang, dia akan tambah dengan 6. Sebab dia kata menaik 66. Lepas tu sini pula tambah 6. Jadi nombor ni. Jadi nombor yang ketiga nak jadi nombor yang keempat, dia kena tambah 6. So bila kita tambah 6 kat sini, saya buat kat sini je. So dia akan jadi 5844. Okey, yang E pula dia menurun. Okey, kalau menurun kita tengok dari belakang dulu, lebih senang. 5847. Tolak 2, tinggal lagi 5845. Tengok sini yang berubah, 7 jadi 5. Tolak 2 lagi. So 5843. Okey, so kita dah selesai untuk topik hari ini. Untuk kerja rumah, pastikan awak dah siapkan muka surat 1 sampai 5. Itu yang sebelum ni lah, 1 sampai 5. Pastikan awak dah siapkan. Dan untuk hari ini kita akan sambung muka surat 6, 7 dan 8. Senang je. Apa-apa soalan, cikgu minta tolong awak. Tolong tanya di Telegram. Cikgu buat Telegram tu untuk cikgu bantu awak, bukannya untuk tanya khabar ke, hai, assalamualaikum, cikgu apa khabar. Cikgu bukan nak buat macam tu. Cikgu nak buat grup tu untuk matematik. So apa-apa soalan, jangan segan, jangan silu, jangan malu, tanya sahaja. Okey? Cikgu akan jawab, cumanya kadang-kadang lambat lah.
tapi cikgu akan jawab. Kalau cikgu tak jawab pun, kawan-kawan awak pun ramai yang nak tolong tu. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Pastikan muka surat 1 sampai 5 yang lama dah siapkan. Lepas tu sambung hari ini 6, 7, 8. Okey, so sekolah nak buka nanti, semua dah tahu kan? Sekolah akan buka. So pastikan bila sekolah buka nanti, buku aktiviti awak semua dah complete yang kita dah belajar. Jangan ada yang tertinggal. Nanti akan jadi bertimbun. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.